السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, terafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini, kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita berada di dalam pengajian kuliah ilmu kita pada malam ini. Dan insya-Allah untuk malam ini kita akan menyambung semula sambungan pengajian kitab Riyadhus Salihin pada tajuk yang baru, iaitu larangan duduk di atas kulit binatang buas. Betul ya? Ini. Baik, an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarkabu al-khuzza wala an-nimar. Hadis hasan rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu duduk di atas al-khuzza. Khuzza ni apa? Khuzza ni maknanya sutra. Dalam bahasa Arab, sutra ini memberi kepada tiga maksud. Pertama disebut harir, yang kedua disebut khuz, dan yang ketiga disebut sebagai istabrak. Ketiga-tiganya memberi makna yang berbeza. Kalau al-harir, dia merujuk kepada sutra yang dibuat untuk pakaian. Kalau istabrak, sutra yang dibuat untuk selendang. Selendang yang diletak seperti kain, yang diletak sebagai perhiasan. Yang ketiga disebut sebagai al-khuz. Ya, apa itu al-khuz? Al-khuz adalah merujuk kepada yakni sutra yang dijadikan sebagai alas seperti cadar ataupun lapik dan sebagainya. Dan juga baginda melarang duduk di atas an-nimar. An-nimar adalah kulit harimau. Sebab harimau dalam bahasa Arab an-namru. Jadi an-nimar maknanya kulit harimau. Baik, kita tengok hadis yang kedua, nanti kita syarahkan. Wa an Abi Malih an abihi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an juludis sibah. Kata Abu Malih daripada bapaknya radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW melarang untuk menghamparkan kulit binatang buas lalu duduk di atasnya. Okey. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hukum duduk di atas kulit binatang
buas ataupun binatang yang tidak boleh dimakan. Cuma ulama membincangkan dari sudut hal ini. Yang pertama, saya sebut dalam mazhab Syafi'i dulu. Dalam mazhab Syafi'i, mana-mana kulit binatang melainkan anjing dan khinzir, kalau ia disertu atau disamak, maka kulit itu bersih. Kulit itu bersih. Bila bersih, maknanya boleh tak kalau kita nak pakai? Boleh. Boleh tak kita nak duduk dekat dia? Yang tu dia jadikan sebagai hukum yang terkecuali. Ya, hukum yang terkecuali. Tapi dalam mazhab Syafi'i, selain daripada kulit anjing dan khinzir, maka ia adalah suci jika ia disamak. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, mana baginda bersabda, ayyu ihabin dubigha faqad tahur. Mana-mana kulit, jika dia sama, dia disertu, maka dia menjadi bersih. Ya, dia menjadi suci. Walaupun ia suci, di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dijadikan kulit binatang buas sebagai hamparan dan perhiasan. Dan juga dilarang untuk duduk di atasnya atau jadikan ia sebagai tempat duduk ke, tempat baring ke, ia dilarang. Dilarangnya ia bukan kerana najis. Bukan kerana najis, sebab dia telah disamak. Kalau dah samak, dia bersih, dia suci. Tapi kenapa ia dilarang? Dalam mazhab Syafi'i kata dia dilarang bukan kerana kenajisannya, tapi dia dilarang kerana ada larangan daripada Nabi SAW, iaitu hadis yang kita baca ini. Cuma ulama bincang, apa hikmah Nabi larang? Ya, apa hikmah Nabi SAW melarang? Hikmah yang pertama, kerana ia adalah menjadi satu budaya orang-orang kafir. Kerana golongan orang-orang Rom, orang-orang Parsi, mereka nak tunjukkan kemewahan mereka dan kebesaran mereka, kekayaan mereka. Apa yang mereka buat? Mereka buru binatang-binatang buas, kemudian mereka jadikan binatang buas itu sebagai hamparan permaidani, tempat duduk, tempat baring, untuk mereka nak menunjukkan kemegahan dan kebesaran mereka. Itu budaya, satu budaya yang diamalkan oleh golongan Rom dan Parsi. Maka untuk mengelakkan daripada umat Nabi SAW mencontohi petunjuk mereka atau budaya mereka, maka Nabi SAW melarang keras melakukannya. Itu sebab utama. Ada juga mengatakan hikmah yang kedua adalah kerana dia adalah menunjukkan simbol kemewahan. Simbol kemewahan. Bukan semata-mata dia budaya orang kafir, tetapi dia menunjukkan simbol kemewahan yang tidak sepatutnya dibuat. Sebab ialah binatang buas pun dia perlukan hidup juga untuk ekosistem alam ni. Kalau tidak, nanti banyak sangat binatang-binatang ternakan, jadi tidak ada kitaran alam ni yang Allah dah jadi sejarah semula jadi. Maka dilarang tu kerana ada unsur kemewahan. Unsur kemewahan pada perkara yang tak sepatutnya. Maka Islam tak suka unsur yang berlebihan dalam bermewah-mewah ni. Islam tak galakkan. Seperti mana Islam tak menggalakkan kita menggunakan
pinggan dan cawan daripada emas ataupun daripada perak. Islam melarang kita juga daripada sutera. Ya, walaupun orang tu kaya, dia boleh beli dan dia mampu, tapi Islam tak menyuruh dia untuk bermewah-mewahan pada perkara yang berlebih-lebihan. Kerana kaedah Islam adalah bersederhana. Maka oleh kerana itu antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa Nabi SAW melarang untuk duduk di atas kulit binatang buas. Sebahagiannya mengatakan antara hikmah kenapa dilarang kerana biasanya orang yang mengambil kulit binatang buas ni, dia takkan buang kepala binatang tu. Antara hikmahnya, kalau kita tengok orang yang memburu secara haram ni, dia tembak beruang ke, dia tembak harimau ke, dia tembak singa ke, lepas tu dia buat kulit dia tu sebagai hamparan. Biasanya kepala dia tu dia akan kekalkan, dia akan awetkan, dia akan kekalkan, sebab dia nak tunjukkan kemegahan. Jadi itu Islam larang, kerana itu budaya mereka, kerana dia ada unsur patung. Dia ada unsur patung. Lepas tu kita tengok orang dulu, setengah-setengah tempat saya pernah pergi di kampung-kampung, ayam serama dah mati dia awetkan, dia buat perhiasan. Kadang-kadang binatang macam-macam lah dia buru, kepala rusa lah, kepala itulah, macam-macam. Setengah orang dia minat benda-benda pelik macam ni, kita panggil benda eksotik, dan dia jadikan benda tu sebagai perhiasan. Sedangkan dalam hukum syarak, mengawetkan haiwan tanpa ada sebab-sebab yang tertentu pun haram. Yang ulama bincang hukum mengawetkan binatang. Kalau saja-saja kita awetkan dia sebab nak jadikan perhiasan, untuk kita jadikan koleksi, dah rumah kita tu dah macam zoo lah, maka itu ada unsur yang haram. Melainkan kalau kita awetkan itu untuk pendidikan, nak ajar orang, inilah binatang tu. Kalau nak kenal, kalau nak pegang masa hidup kan gigit kita pula. So kita tengok dia dalam keadaan setelah dia diawetkan. Kalau takat unsur itu dan tidak berlebih-lebihan, maka agama membenarkan. Ya, baik. Macam kita nak belajar mana kepala dia, mana kaki, maka diawetkan haiwan itu, maka itu dibenarkan, tapi tak boleh secara berlebih-lebihan. Maka itu di antara hikmah kenapa Islam larang, kerana ada unsur patung dan ada unsur berlebih-lebihan, ada unsur kemegahan, dan ada unsur mengikut budaya amalan orang-orang musyrikin. Maka disebabkan kerana itu Nabi SAW melarang untuk kita duduk di atas kulit haiwan binatang buas. Tapi kalau binatang tu tak boleh dimakan, dia bukan binatang buas, boleh. Contoh kulit gajah. Gajah dalam mazhab Syafi'i tak boleh makan sebab dia ada gading. Badak sumbu, walaupun dia bukanlah binatang buas yang makan daging, tapi dia tidak dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Begitulah juga badak air. Badak air dia bukan binatang buas. Ya, dia makan rumput rampai dan sebagainya, tapi dia ada taring. Maka disebabkan kerana itu ia tidak dimakan, tapi kulitnya jika disama, maka kulitnya boleh diduduk di atasnya. Boleh. Ya. Cuma mazhab Syafi'i larang. Antara sebabnya kerana pada kulit tu kalau bersama dengannya kuku ataupun tulang. Kerana dalam mazhab Syafi'i tulang dan kuku
dan taring tak boleh disamak, tak boleh disucikan dengan samak, dan dia adalah najis. Ya, sebab tu kalau ada orang simpan gading gajah ke, tanduk badak sumbu ke, taring rimau ke, apa lagi, taring badak air ke, ini semua najis. Kerana dalam mazhab Syafi'i mengatakan tulang itu padanya ada elemen darah. Ya, sebab tu kadang-kadang pihak forensik kalau dia nak ambil DNA, dia nak cek darah orang tu, dia ambil daripada tulang. Ya, daripada asalnya daripada darah. Daripada darah Allah cipta kita menjadi tulang. Lepas daripada tulang baru jadi daging. Maka disebabkan dengan itu tulang adalah najis sama seperti dagingnya. Tapi kulit diberi pengecualian, boleh disucikan dengan samak. Ya, baik. Kecuali kalau orang-orang Afrika ni tuan-tuan, dia mazhab Maliki. Mazhab Maliki semua boleh makan kecuali binatang buas. Gajah, badak air, badak sumbu, zirafah. Sebab tu orang Afrika, mereka banyak, belah-belah Afrika ni, mereka banyak di sana mazhab Maliki yang popular. Sebab mereka rasa lebih sesuai dengan budaya mereka. Sebab mereka buru gajah, mereka buru badak air. Bahkan dalam mazhab Maliki, buaya pun boleh makan. Ya, buaya boleh makan, walaupun dia kategori sebagai binatang buas. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah, sebab dia dua alam. Dia kat darat dia duduk, dalam air pun duduk, maka dia dikira binatang yang kotor. Kerana biasanya binatang yang dua alam ni sifatnya kotor. Alasan Imam Syafi'i, dia kata, Allah kata dalam Quran, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, Allah mengharamkan benda-benda yang jijik. Contohnya macam serangga. Tapi ada negara-negara Islam, dia orang makan serangga. Ya, dia orang makan ulat sagu, apa lagi, cengkerik, macam-macam lah. Adalah dalam mazhab Syafi'i, serangga yang boleh makan belalang je. Selain belalang haram. Ya. Tapi dalam mazhab Maliki, dia kata selagi mana serangga itu bukan serangga yang beracun ke, macam laba-laba, macam apa ni, apa tu, laba-laba yang ada racun tu, ataupun yang ada yang bersifat kotor, maka boleh makan. Atau orang Iban ni, kalau kita cerita pada dia, dia susah sikit lah. Pasal dia orang makan benda-benda eksotik ni. Ya, saya ingat lagi masa saya pernah bawa jemaah umrah, salah seorang dia orang Iban lah, dengan orang apa lagi satu saya lupa nama dia. Dia punya suku-suku dia ni, memang dia ada tattoo, kanan kiri ada tattoo. So bila tawaf, dia nak buka lah kan, tapi bila dia tattoo, adalah Pak Arab tegur dia. So dia minta lah, boleh tak kalau dia nak tawaf, dia nak tutup, sebab takut fitnah kan. Kita kan sunnah ittibak, buka bahu kanan. Tapi dah dia dua-dua belah dia tattoo, saya kata tutup lah, nanti orang ingat dia orang kafir pula. Fitnah pada dia. So dia tutup lah. Masa duduk-duduk dengan dia tu, sembang dengan dia. Dia asal Kristian, tapi macam mana dia boleh masuk Islam? Dia kata adalah pendakwah pergi ke sana. Asalnya dia terfikir nak belajar Islam ni sebab dia punya girlfriend dia Kristian juga, tapi Kristian Protestan, yang dia Kristian Katolik. Sebab Kristian pun ada dua aliran. Bila dia nak pergi gereja Kristian Protestan, padri itu tak bagi dia masuk, sebab kata engkau aliran Kristian lain.
Dia bercakap lah, yelah aliran lain pun Kristian juga. Oh tak boleh, tak boleh. Lain kali dia geram, dia kata apa, nama depan sama Kristian tapi tak boleh. Lain kali dia terfikir nak belajar tentang Islam. Lepas tu masa dia pergi Mekah, dia tengok kat ramai orang. Dia kata kenapa orang ni sembahyang macam ni, orang ni sembahyang macam ni. Saya kata ini mazhab berbeza-beza. Oh patutlah. Tapi diorang boleh sembahyang berjemaah, boleh. Oh, tu yang dia start cerita pasal Kristian itu. Saya tak boleh. Walaupun namanya Kristian, saya pun percaya pada Jesus juga, saya pun percaya pada ni juga, tapi tak boleh. Oh, jadi dia tak puas hati yang tu lah. Pendekkan cerita, dia ceritalah. Dia kata, itulah saya ni, saya doalah, saya selalu doa depan Kaabah supaya Allah mudahkan saya tinggal makan benda-benda yang saya susah nak tinggal. Masa dulu dia kata, Ustaz, kera saya bisa makan. Tuan bayang monyet tu dia tembak makan. Biawak pernah makan, buaya pernah makan. Tapi dia kata sampai sekarang yang saya tak boleh tinggal katak. Katak sedap Ustaz. Allah, saya dengar dia kata sedap pun sudah geli-gelimat lah. Nak telan pun tak lalu. Dia kata yang katak besar tu bukan katak kecil, yang katak yang jenis besar tu, yang kita kena buru dia dekat sungai-sungai yang ada apa ni, paya bakau ni, besar-besar. Saya kata macam mana awak kata sedap? Dia kata Ustaz pernah makan ketam? Pernah. Lagi sedap pada ketam. Kulit dia lagi lembut, lagi manis. Saya dengar gitu kan, tak lalu lah. Tapi dia kata saya tak boleh tinggal lagi. Sup katak tu memang favourite lah dia kata. Memang mak saya pun selalu masak. Sampai kami tanya pada Pak Ustaz, ada tak mazhab yang boleh bagi makan katak ni? Pasal kami tak boleh tinggal makan. Sampai tahap macam tu lah, ya, nak kata kan. Baik, sebaiklah dia tak makan rimau ke apa kan. Okey, ini adalah berkenaan dengan perkara yang berkaitan duduk di atas kulit binatang buas. Ya, jadi mazhab Syafi'i berpendapat haram dan duduk di atasnya berdosa. Ya, dan wajib meninggalkannya dan tidak berhias dengannya. Tetapi yang ajaibnya dalam mazhab Syafi'i, sisa air binatang buas dibenarkan. Tapi duduk atas kulit tak boleh. Suatu Imam Nawawi dia ada sebut, dia kata mazhab Imam Syafi'i mengatakan su'ur ni apa? Sisa lebihan minuman. Katakan tuan-tuan ada satu bekas, datang satu rimau minum air dalam bekas tuan-tuan. Tuan-tuan pakai dah beli air tu. Bukan nak buat minum, tapi nak buat cuci ke, pakaian ke dan sebagainya. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata sisa minuman kucing, sisa minuman keldai, sisa minuman bagal, sisa minuman kuda, sisa minuman binatang buas, sisa minuman tikus, semua ni suci, tak najis. Maknanya kalau rimau minum atau singa ke, tak kira lah binatang buas apa pun, dalam bekas yang tuan-tuan tadah, air itu tuan-tuan boleh buat guna untuk basuh baju, tahir. Tapi nak guna untuk ambil wudu, itu tak boleh. Sebab syarat dia nak ambil angkat hadas ni, dia kena air yang bukan suci saja tapi menyucikan. Tapi kalau takat nak buat basuh pinggan, nak buat basuh baju, boleh. Nak minum pun boleh, kalau lalu lah.
Tapi kalau nak ambil wudu, angkat janabah, mandi hadas, yang tu tak boleh. Kerana dia bukan air mutlak. Dia dikira sebagai air musta'man. Ya, air musta'man. Yang mana tak boleh dalam mazhab Syafi'i ini anjing dan khinzir saja. Kalau tuan-tuan ada pool, swimming pool kecil, rimau datang mandi, tu dia keluar. Air tu pun bersih, boleh digunakan, dia musta'man. Ya, ular ke, tak kira lah apa-apa binatang, maka dia boleh. Okey, kemudian kita masuk yang keduanya. Tajuk yang seterusnya, bacaan jika bukan memaki ni tuan-tuan, betul kan? Memakai. Apa pula maki baju lah. Rupanya nak maki orang mana baca. Betul kan? Bacaan jika memakai pakaian baru atau selipar baru dan apa saja yang baru. Ini doa yang disunatkan kita membaca. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bi ismihi amamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Jadi pada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, atau namanya Malik bin Sinan, Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawasanya Nabi SAW bila baginda mendapat pakaian baru, pertama sekali tuan-tuan, antara perkara yang Nabi ajar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, kalau baginda beli pakaian baru, yang mana dengan pakaian baru tu baginda tidak pakai dah pakaian yang lama, maka baginda akan menghadiahkan pakaian yang lama itu. Hadiahkan, infakkan, sedekahkan pakaian lama. Kita jangan jadi satu trend. Saya tengok masyarakat kita ni beli baju baru, baju lama duk simpan, penuh almari. Bila dah penuh, dia beli almari baru. Baju lama bukannya sedekah, walaupun baju itu masih elok, masih boleh dimanfaatkan. Yang ni pun satu benda yang tak diajar oleh Islam. Kerana pernah Sayyidina Umar, dia beli baju baru, dia hadiah kepada Nabi SAW. Kemudian dia pun beli untuk diri dia juga, dan dia beli untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi tanya, apa yang kau buat dengan pakaian lamamu? Dia kata, aku menyimpannya. Nabi kata, alangkah baik jika kau memberikan pada orang yang memerlukan. Kerana setiap kali orang itu memakai baju kamu itu, Nabi kata, boleh tengok dalam kitab Al-Adhkar, setiap kali orang itu memakai baju kamu itu, kamu akan diberikan penjagaan oleh Allah. Yakfikallah, Allah memelihara kamu. Allah wuqit, Allah melindung kamu, dan kamu akan dapat pahala selama mana dia memakai. 3 benda kita dapat. Satu, Allah pelihara kita daripada mudarat, musibah, kejahatan selama mana orang tu pakai baju kita. Walaupun taklah setiap hari dia pakai. Yang kedua, Allah akan cukupkan bagi kita apa yang tidak cukup. Apa yang tak cukup,
daripada keperluan kita, Allah akan cukupkan. Yang ketiga, iaitu Allah akan berikan pahala selama mana orang itu memanfaatkannya. So kita kena amalkan benda ni. Dapat yang baru, rasa macam dah tak nak pakai yang lama, sedekah, infak, bagi kat orang yang lebih memerlukan. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan, sesiapa yang memberi pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian, melainkan antara sebabnya, kata Imam Qurtubi dalam kitabnya, pada hari kiamat mereka ni akan dipakaikan oleh Allah dengan sutera daripada syurga. Ya, sebab kita semua duduk di padang mahsyar kan dalam keadaan telanjang. Jadi antara orang yang terawal Allah akan beri kepadanya pakaian adalah orang yang memberi pakaian kepada orang lain ketika di dunia. Ya. So kita carilah orang yang duduk masa banjir kan, ataupun orang yang kena musibah kebakaran ke apa ke. Kita ada pakaian yang elok-elok yang kita rasa kita tak pakai, atau kita boleh mampu beli baru, kita bagilah pada mereka. Ya. Pertama, dapat selama mana pakaian itu menutup aurat, kita dapat. Dia bawa pergi solat pula, dapat lagi. Banyak pahala tu, bercabang-cabang pahala. Baik, maka baginda ajar, kalau kita dapat beli baju baru atau dapat hadiah baju baru, apa yang Nabi buat? Nabi memberi nama kepada baju tu. Nabi bagi nama. Nabi panggil, ini adalah serban, ini adalah baju kemeja, ini adalah selendang. Sebab tu kita tengok orang brand nama ni, itu ikut sunnah. Ini brand John Master, cuma brand tu nama Mak Saleh lah. Lepas tu orang zaman sekarang pun kalau dijual jubah pun dia bagi tahu jubah tu nama apa, jubah yang ni nama apa. Itu bagus, itu sunnah. Kita beli kereta pun dah ada nama dah, jenama pengeluar. Tapi kalau kita nak tukar, kita nak panggil kereta kita nama lain, tak ada masalah, boleh. Ya, cuma bagikan nama. Maka itu macam tu juga kita bela binatang peliharaan, kita bagi nama. Cuma ulama kata jangan bagi nama yang mulia, kerana itu ada unsur penghinaan. Dia bela kucing nama Abdul Rahman, tak boleh lah. Abdul Rahman, orang pun tengok, mana Abdul Rahman? Ibu datang, cek. Yang ni tak boleh. Nama Nabi ke, nama Allah ke, nama malaikat ke, nama-nama yang baik, nama sahabat ke, tak boleh. Nak bagi nama-nama yang orang Melayu punya nama, nama adat kita panggil, Awang ke, Timah ke, tapi jangan Fatimah. Bagilah nama-nama apalah saja kan, yang dia tidak memberi kepada makna-makna yang mulia. Ya. Baik. Doanya, ni kita boleh hafal lah doa ni. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, bagimulah segala kepujian. Engkaulah yang memberi pakai kepada aku. Aku memohon kepadamu, ya Allah, kebaikan dari pakaian ini, dan kebaikan pakaian ini dibuat untuknya. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan tujuan pakaian ini dibuat untuknya. Ini tuan-tuan kena buat, kena baca ya. Dia ada banyaklah doa, cuma ada satu doa, kalau tuan-tuan nak pakai baju tapi terpaksa tanggal kan, ialah macam nak bertelanjang kan, nak pakai kan, maka dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi mengajar kita membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu, Bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Kalau kita baca yang tu,
yastajinnu biha ru'yatul jin. Kalau jin nak tengok aurat kita, Allah hijabkan. Allah hijabkan. Sebab Islam ajar kita bukan kena jaga aurat di hadapan manusia saja, tak boleh zahirkan aurat. Bahkan Islam tak galakkan kita bersaja-saja telanjang walaupun tak ada orang tengok. Apatah lagi kalau yang tengok tu jin ataupun syaitan. Dia ada satu kelompok jin yang namanya muhawrish. Jin ni dia memang suka tengok aurat orang, tengok kemaluan orang tu, tengok punggung orang tu, baik lelaki baik perempuan. Habis tu dia buat apa Ustaz? Dia tengok apa yang dia buat. Kalau dia tengok, yang pertama ada yang mengatakan dia akan pergi membisikkan dan imajinasikan dalam minda orang lain yang lemah imannya. Sebab tu kadang-kadang walaupun orang tu tutup aurat, kadang kita tengok kan ada kes orang tutup aurat pun kena rogol. Bukan orang yang kena seksi saja. Sebab apa? Jin tu masuk dalam pemikiran dia dan cuba imajinasikan bentuk orang itu seakan-akan dia melihatnya. Walaupun orang tu tutup aurat, dia membayangkan, taswir, dia membayangkan. Sebab tu bahaya. Sebab itulah Nabi pernah sebut dalam hadis, bila wanita lalu, ada seorang sahabat tengok tak kelip, Nabi Fadl bin Abbas, sepupu Nabi, Nabi palingkan kepala dia. Dia tengok, sekali pandang tu, bukan dua kali, sekali, tapi lama. Dia pegang kepala dia, pusing. Nabi kata, setiap kali kau memandang wanita itu, maka syaitan akan menjelma wanita itu. Syaitan akan menjelma menjadi wanita itu, lalu dia masuk ke dalam hatimu dan fikiran kamu. Sebab tu kita disuruh baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, supaya terpelihara aurat kita atau terpelihara kita ketika melihat aurat orang lain, supaya syaitan tidak mengaburi benda itu dan mengganggu hati dan fikiran kita. Itu antara perkara yang penting. Baik. Okey, kita tengok doa Nabi ni. Nabi ajar 4 perkara tuan-tuan. Pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat pakaian yang Allah beri. Kerana dengan pakaian tu kita boleh beribadat pada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan memelihara aurat. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, memohon kepada Allah kebaikan pakaian itu. Sebab setiap pakaian yang kita pakai ni, dia boleh bawa kebaikan, dia boleh bawa kejahatan. Macam mana kebaikan? Ini penting baca doa ni tuan-tuan. Sebab kadang-kadang orang tu dia bagi baju kat kita, kita tak tahu apa dah dia buat dengan baju tu. Ada sebagian ulama ajar, kalau tuan-tuan dah basuh baju pun sidai kat luar, tuan-tuan nak pakai balik, baca juga doa ni. Bukan sekadar mendapat baju yang baru, tapi setiap kali nak pakai baju, bacalah doa ni. Pasal kita tak tahu, kadang-kadang orang ambil baju kita, orang sihirkan, orang buat ilmu-ilmu hitam melalui pakaian kita. Bila kita kenakan pada badan kita, menjadi asbab dengan izin Allah, kita boleh terkena fitnah itu. Itu penting. Dapat baju baru, orang hadiah ke, kita tak tahu. Mungkin orang tu hadiah, kita nampak zahirnya dia baik, mungkin dia ada niat jahat. Maka disebabkan kerana itu, kita kena amalkan doa ini
Bukan sekadar nak minta lindung daripada hasad, daripada sihir, tapi juga nak minta daripada tidak ditimpa musibah. Kerana sebab kita memakai benda itu. Sama ada kita beli kereta ke, beli motor ke, beli baju ke, beli apa saja yang baru, atas slipper yang baru, kita baca doa ni. Ya. Maka insya-Allah Allah akan lindung kita daripada sebarang musibah, malapetaka, selagi mana setiap kali kita memakainya, kita membaca. Baik. Kita tangguh sekadar itu untuk malam ni, insya-Allah. Kuliah akan datang kita sambung tajuk barulah, tajuk yang seterusnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.